شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يفقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. رب يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi bersyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam Jumaat, malam yang penuh barakah, penghulu segala hari. Hari raya bagi orang yang beriman, hari Jumaat, perayaan setiap minggu. Di dalamnya terdapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka malam Jumaat kita dipertemukan sekali lagi di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam majlis ilmu pada malam ini, kita semua berada dalam perlindungan Allah, berada dalam rahmat Allah. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam taman-taman syurga pada malam ini, mudah-mudahan kita semua mendapat keampunan daripada Allah. Mudah-mudahan kehidupan kita diberkati Allah Subhanahu wa taala. Sambungan kitab Tafsir Nurul Ihsan, muka surat 89, baris yang ke-7 daripada atas. Surah Al-Baqarah ayat 259. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw kalladzi marra ala qaryatin, atau seperti mereka yang lalu atas negeri Baitul Maqdis, naik himar. Himar tu apa dia? Keldai. Himar tu keldai. Dan sertanya sumpit buah tin dan qadah. Qadah tu bahasa Arab, makna dia mangkuk. Lepas tu dia terjemah. Jadi pengarang kitab Tafsir Nurul Ihsan, dia suka menulis, kadang-kadang dia tulis bahasa Arab dulu, kemudian disambung terjemahan selepas dia. Qadah, cebok, sama makna tu. Aduh, qadah bahasa Arab. Jadi ditulis cebok selepas dia, supaya orang lebih faham. Kalau tak tulis, orang tak faham. Aduh. Jadi negeri kita negeri apa? Negeri mangkuk. Bukan negeri mangkuk tu makna dia tidak berpelajaran tu, bukan. Jadi orang Arab ni nampak bumi Kedah tu lapang, kan? Benda kan, luas, nampak seperti mangkuk. Maka dia letakkan qadah, qaf dal ha, makna dia mangkuk. Cebok sama lah, makna dia tu. Tapi kalau bahasa orang bawah ni, kalau orang utara ni, mangkuk tu bukan mangkuk tu, tu kata maki tu, kan? Hang ni mangkuk ayam tu, tu. Tapi mangkuk ni, qadah ni makna dia mangkuk. Mangkuk betul lah. Bukan mangkuk makna lain. Jadi jangan duk pilih pula orang Kedah. Apa ni memang mangkuk-mangkuk je. Tak, jangan macam tu. Yang bagi nama qadah ni pun boleh. Tu qadah. Dalam bahasa Arab lah. Punya qadah. Ha. Pedah. Qaf. Qadah. Daerah ada baju dah. Baju contohlah kan, jersey tulis bahasa Arab dah kan. Ejak ayat qaf dal ha tu. Tu asal pada Arab tu. Qadah, makna dia mangkuk. Air anggur. Jadi bekas berisi air anggur.
iaitu Nabi Uzair. Nabi Uzair. Ain tu baris dhammah. Uzair. Uzair bin Syirjian ataupun Syirkhian. Kata qil itu apa dia? Kata sesetengah pendapat. Qil Nabi Khidir. Jadi orang kata khilaf dia di kalangan ulama tafsir. Ada yang kata yang berjalan lalu atas negeri Baitul Maqdis. Tapi kalau kita tengok terjemahan zahir semata-mata, dia beritahu atau tentang orang yang melalui sebuah negeri yang telah runtuh segala bangunannya. Tak sebut pun tempat apa. Ulama tafsir ada mengatakan tempat itu adalah Baitul Maqdis, tempat laluan. Dilalui oleh siapa? Nabi Uzair. Ataupun ada setengah pendapat ulama mengatakan Nabi Khidir. Wa hiya khawiyatun ala urushiha, dan ia runtuh atas anaknya tak kala diruntuh akan dia oleh Buhtanassar. Seperti mana yang sebelum ni kita dah ceritakan, cerita tentang Raja Namrud. Ada 4 raja yang berkuasa menguasai dunia. Yang pertama Raja Namrud, yang kedua Raja Buhtanassar. Dua raja yang kufur kepada Allah. 2 raja yang beriman kepada Allah yang menguasai dunia. Yang pertama Nabi Sulaiman, yang kedua Zulqarnain. Dan masing-masing ada kisahnya masing-masing. Sebelum ni cerita pasal Namrud. Ayat ni cerita tentang kota yang dihancurkan oleh Allah Ta'ala oleh kerana kekejaman Buhtanassar. Ada kaitan, tapi dalam Quran dia tak sebutlah Buhtanassar. Ulama tafsir menafsirkan ayat ini yang mana mereka telah lalui satu tempat itu telah hancur. Dihancurkan kerana kekejaman Buhtanassar. Amir raja, yang tu saya nak sebut tak reti nama tempat tu. Negeri Babil. Babil tu negeri apa? Babylon. Babylon di Iraq. Dan sertanya 600,000 rayah. Rayah tu apa dia? Tengok sebab dia apa? Jadi apa? Bendera. Rayah tu bendera. Maka bunuh ia Buhtanassar akan Bani Israel. Sulus apa makna dia? 1/3. Rubu' 1/4. Sulus 1/6. Jadi faraid dah. Sulus 1/3. Dia terjemah lepas tu kan? Enggak, sulus 1/3. 1/3 lah tu. Dan tawan sulus. Kekejaman Buhtanassar ni, dia bunuh 1/3 daripada Bani Israel. Dan tawan pula 1/3, tawan sulus. Dan tinggal di Syam sulus. Bebaslah, yang 1/3 lagi tinggal di bumi Syam. Dan dalam sulus 1/3 yang dibunuh itu 40,000 lelaki. Berapa jumlah? 40,000. Kalau 1/3 40,000, kalau keseluruhan 4 kali 3 120,000 Bani Israel yang dikuasai oleh Buhtanassar. 1/3 ditawan, 40,000 ditawan, 40,000 di Syam, 40,000 lagi dibunuh. Sebab apa dibunuh? Okey, kita tengok. Dalam sulus yang dibunuh itu 40,000 lelaki yang hafaz Taurat. 40,000 daripada kalangan Bani Israel yang beriman kepada Allah Ta'ala, oleh kerana mereka alim. Jadi di kalangan itu ada ulama menghafaz Taurat, dibunuh oleh Buhtanassar. Dia tak suka alim ulama, tak suka
yang menghafaz Taurat, maka dibunuh oleh Bukhtanasar. Oleh kerana kekejaman dia, Allah Ta'ala hancurkan kota dia, kota yang dikuasai oleh Bukhtanasar. Jadi lalulah ayat ni dia cerita tu lah, Nabi Uzair lalu di satu tempat, tempat tu dah hancur dah. Kemudian bila Nabi Uzair lalu di tempat tersebut, nampak hancur ni. Pada jarak pada terukur, kota yang hancur, nampak kota yang hancur. Naik apa? Naik keldai. Jadi dia kata apa? Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Kata ia, betapa menghidup akan ini oleh Allah kemudian daripada matinya. Kerana ta'zir dan mengajib bagi putra Allah Ta'ala, bukan syak pada putra Allah. Ini huraian dah. Bukan kata-kata Uzair itu menunjukkan tak yakin dengan Allah. Mana kata pandang kota yang runtuh itu tidak mustahil bagi Allah untuk menghidupkan yang semula. Maka kata yang dikeluar oleh dia itu bukanlah kata yang kufur, tak yakin dengan putra Allah. Sebab itulah dicerita oleh ulama dalam kitab ni, betapa kata iaitu Uzair, betapa menghidup akan ini oleh Allah kemudian daripada matinya. Maknanya macam ni, bagaimana Allah Ta'ala akan menghidupkan semula. Kota ni dah hancur dah ni. Bayangkan Pulau Pinang ni hancur ni. Bagaimana nak hidupkan Pulau Pinang macam mana sedia ada sekarang ni? Tapi keyakinan Uzair, yakin sangat-sangat dengan Allah Ta'ala. Tidak mustahil bagi Allah Ta'ala menghidupkan, memakmurkan balik bumi yang telah hancur. Kerana ta'zir dan mengajib bagi putra Allah. Kerana sangat, orang kata apa? Sangat ajib dengan kekuasaan Allah. Pegun dengan kekuasaan Allah. Bukan syak pada kudrah Allah. Ini menunjukkan akidah Uzair. Wa amatahu Allahu mi'ata 'am. Maka memati akan dia oleh Allah Ta'ala 100 tahun dalam lenanya. Maka memati akan dia Uzair oleh Allah Ta'ala 100 tahun dalam lenanya. Allah Ta'ala takdirkan, lepas Uzair kata macam tu, Allah Ta'ala takdirkan dia terlena selama 100 tahun. Jadi Uzair dia lalu di tengah kota yang telah hancur. Kemudian dia pun kata, bagaimana Allah Ta'ala boleh menghidupkan semula, dengan keyakinan bahawa Allah Ta'ala mampu menghidupkan dan memakmurkan bumi yang telah hancur. Lepas Uzair kata macam tu, maka dimatikan oleh Allah Ta'ala. Maknanya kata dilenakan oleh Allah Ta'ala. Berapa lama? 100 tahun. 100 tahun Uzair dilenakan oleh Allah Ta'ala. Summa ba'asahu, kemudian membangkit akan dia. Lepas 100 tahun, Allah Ta'ala kejutkan dia semula, bangunkan dia semula, celikkan dia semula, hidup semula, dua matanya, kemudian tubuhnya. Maka lihat ia kepada himarnya. Bila dia bangun, dia tengok keldai dia, tulang putih berhambur-hambur. Makna kata keldai dia dengan tulang. Tidur, Uzair tidur, bangun balik, tengok keldai, orang kata apa? Tengok keldai dengan tulang. Dengan tulang tu boleh. Bukan rangka yang disusui elok, hancur habis rangka. Bayangkan 100 tahun. Keringlah keldai tu. Bukan sangat kering, hancur tak tahu pergi ke mana tulang. Bercerai-berai habis tulang, tulang belulang, himar. Qala kam labista, firmannya, berapa lama engkau berhenti di sini ya Uzair? Dalam ini dia sebut qala. Firmannya ini kata ulama adalah malaikat. Malaikat jumpa Uzair, tanya Uzair.
dalam bentuk manusia lah. Maka itu adalah malaikat. Tanya Uzair, berapa lama engkau berhenti di sini ya Uzair? Kemudian Uzair kata apa? Qala labistu yawman aw ba'da yawmin. Kata Uzair, aku berhenti sehari atau sekerat hari. Kerana ia Uzair dilena waktu duha dan dihidup ketika jatuh matahari. Maka sangka ia hari lena itu jua. Jadi ingat lena sekerat hari ya? Dilenakan dalam waktu duha, dibangunkan waktu nak terbenam matahari. Sah tak? Sah tak waktu duha kita kira dah pukul 9 pagi. Nak terbenam matahari dekat pukul 7. Lebih kurang berapa jam? 8 jam, 9 jam saja. Rasa lena tu hanya 8 jam, 9 jam. Tetapi Allah Ta'ala telah melenakan Uzair selama berapa tahun? 100 tahun. Malaikat tanya balik, hang ni lena berapa lama? Hang rasa lena berapa lama? Berapa lama berhenti kat sini? Aku rasa aku berhenti sekali. Aduh. Jadi itu sangkaan Uzair. Sebab tidur waktu duha, bangun dekat-dekat nak terbenam matahari. Qala bal labista mi'ata 'am. Firman Allah, engkau berhenti 100 tahun. Jadi malaikat kata dekat Uzair, engkau sebenarnya telah berhenti di sini 100 tahun. Fanzur ila ta'amika, maka lihat olehmu kepada makanan engkau, buah di, wa syarabika, dan minuman engkau asir. Asir tu apa makna dia? Jus. Kalau apa pergi umrah ke apa, ada dalam kedai asir. Tu kedai jus lah, jus buah-buahan. Order lah apa kan, nak tebu ke, nak apa, nak bertukar ke, bertukar tu limau, nak mangga ke, dia ada kedai asir. Asir tu makna dia jus buah-buahan. Asir itu air buah inap. Inap tu apa dia? Anggur. Kan tadi masa mula-mula ayat ni dia cerita, lalu Uzair bersama himarnya lalu di kota yang telah runtuh, kota yang telah musnah dengan himar, dan bawa bersamanya bekas air anggur, kan? Dan bekas buah tin. Lepas rena 100 tahun, makanan tu masih ada lagi kepada dia. Ada buah tin dan air anggur. Lam yatasanna, tiada berubah serta lama masa. Duk macam tu, air anggur pun duk macam tu, buah tin tu pun duk macam tu. Wanzur ila himarika, dan lihat olehmu kepada himar engkau, betapa ia, maka lihat ia akan himar mati dan tulangnya putih bercerai-cerai. Okey, tengok orang kata bekal yang dibawa ketika dalam musafir, bawa makanan dan minuman. Makanan dan minuman tu ada lagi. Kemudian tengok keledai dia, tak ada. Rupa keledai tak ada. Yang ada tulang belulang yang bercerai-berai, hancur habis tulang. Walinaj'alaka ayatan linnas, dan supaya kami jadi akan dikau itu alamat bagi manusia. Apa makna dia? Bukti bagi manusia akan kekuasaan Allah atas bangkit kubur, dan supaya engkau ketahui akan kesempurnaan kudrah kami, yakni kudrah Allah atas menghidup yang mati dan memati yang hidup dan lainnya. Apa kaitan dengan ayat sebelum ni? Ayat sebelum ni kan Namrud kata dia boleh menghidupkan dan mematikan, kan? Tapi Nabi Ibrahim kata macam tu saja cara kamu mematikan dan menghidupkan. Lalu terbitkan matahari daripada barat dan terbenamkan di sebelah timur. Maka tergamamlah Namrud. Jadi dalam ayat seterusnya pun menceritakan tentang kekuasaan Allah boleh menghidupkan setelah mati. Jadi bukti Allah Ta'ala
akan menghidupkan manusia setelah berpindah daripada alam dunia ke alam kubur. Daripada alam kubur dibangkitkan untuk berkumpul di padang mahsyar. Wanzur ilal 'izami kayfa nunshizuha. Dan lihat olehmu kepada tulang himar engkau. Ini tengok tulang-tulang keldai. Itu betapa kami hidup akan dia. Ini Allah Ta'ala hidupkan semula keldai yang telah tulang, dalam keadaan tulang yang bercerai-berai itu Allah Ta'ala hidupkan semula, cantumkan balik semula tulang-tulang yang telah bercerai-berai itu. Summa naksuha lahma. Kemudian kami pakai akan dia daging. Maka melihat ia kepada tulang himar, sungguh telah berhimpun dan bersusun segala juzuk-juzuk. Juzuk tu bahagian-bahagian. Juzuk tu bahagian. Yang kita dah baca Quran kan, juzuk 1, juzuk 2. Makna dia bahagian 1, bahagian 2. Bunyi Arab ni sedap sikit. Juzuk. Main orang kampung juih. Juih 1, juih. Apa macam juih berapa dah? Juih 1, juih 2. Jangan juh dah. Kan? Orang kampung panggil apa? Orang utara lah. Juih 1, juih. Sebab kan dalam kitab kan ada J-U-Z. Orang tua panggil juih. Dalam Arab juzuk. Juzuk tu makna dia bahagian. Aduh, bunyi Arab ni sedap sikit kan? Juzuk 1, juzuk 2. Hafal berapa? Hafal 30 juzuk. Dengar sedap. Ada hafal apa? Hafal 30 bahagian. Allah bunyi ni. Dan orang kata nampak biasa bunyi. Kadang-kadang bunyi bahasa tu dia nampak gah. Juzuk. Bunyi gah lah. Pengerusi dengan CEO mana bunyi gah ni? CEO dengan pengerusi. Di Singapura, pengerusi masjid sebut CEO masjid. Di Singapura, pengerusi dia CEO masjid. Bunyi gah CEO. Lepas ni pun nama kan. Pengerusi tulis ipil, CEO tulis ipil. CEO masjid tulis ipil. Bunyi gah sikit. Dekat papan kenyataan tu kan. Orang kata carta organisasi tu tak payah tulis pengerusi masjid, CEO masjid. Masjid tulis ipil buat, masjid dia tak buat. Kan? Tak nampak gah kan? CEO masjid. Tapi Malaysia tak buat lah. Dia tulis pengerusi saja. Yang itulah juga juzuk tu bahagian-bahagian. Jadi bersusun segala juzuk, yang ni bahagian-bahagian tulang yang telah terpisah. Itu setengah kepada setengahnya pada tempat masing-masing tulang dan aurat, dan dipakai daging dan ditiup roh padanya pada himar, dan bersuara ia bangkit. Nampak tak? Ini kekuasaan Allah Ta'ala. Bukti kejadian yang Allah Ta'ala jadikan, itu bukti Allah Ta'ala akan bangunkan manusia setelah dimatikan. Ini makna mematikan dan menghidupkan. Bukan makna mematikan bunuh, menghidupkan bagi makan. Itu asbab. Asbab mati dan asbab hidup. Ini dia mati, kemudian ditiupkan roh semula, dicantumkan semula tulang, dibalut daging, ditiup roh, bernyawa semula macam biasa. Jadi ini bukti kudrah Allah Ta'ala. Bukti ataupun alamat bagi manusia atas bangkit kubur. Ini alamat, bukti kekuasaan Allah Ta'ala. Bukti dia akhirat nanti kita akan dibangunkan daripada alam kubur. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Maka tak kala nyata baginya yang demikian itu dengan mata kepala Uzair, nampak dengan matanya sendiri, 2 biji matanya nampak sendiri kebesaran Allah Ta'ala. Boleh menghidupkan sesuatu yang telah mati. Keldai yang telah tinggal tulang belulang, tak tahu mana punca, mana kepala, mana ekor. 100 tu, bayangkan 100 tu.
tulang tu jadi apa? Tu dicantumkan semula, dibalut dengan daging, jadi seperti mana himar yang dinaiki pada Uzair 100 tahun dahulu. Kebesaran Allah Ta'ala. Jadi kita lihat dengan mata kepalanya sendiri. Berkata ia Uzair, aku ketahui dan aku yakin bahawasanya Allah Ta'ala atas tiap-tiap suatu amat kuasa. Maknanya Uzair yakin bahawasanya Allah Ta'ala berkuasa atas tiap-tiap makhluk, berkuasa di atas tiap-tiap makhluk. Diriwayat, ni ada cerita, diriwayat bahawa rambut kepala Uzair dan janggutnya hitam. Ni rambut kepala Uzair warna hitam, janggutnya pun warna hitam. Kedua hari di hidupnya, dan ia umur 40 tahun, maka pergi ia kepada kampung. Tiba-tiba bertemu dengan perempuan tua, buta, muka ada tu lumpuh. Buta bukan sangat buta, badan dia pun lumpuh, muka ada tu makna dia lumpuh. Tiada boleh bangkit yang dapat masa Uzair. Maka kata Uzair, hai perempuan tua, ini tempat Uzair. Makna dia, ni tempat tinggal dia lah, tempat tinggalmu Uzair. Kata ia, na'am, ya. Di mana Uzair? Sudah lama tiada. Mana kata lama tak balik ni, di mana ni? Semakin tu dinenakan oleh Allah Ta'ala. Di mana ni, lama tak balik ni. Kata ia Uzair, aku Uzair memati akan daku oleh Allah 100 tahun. Maka kata perempuan itu, adalah Uzair mustajab doa. Yakin Uzair ni mustajab doa. Maka doa bagi aku kembali mataku, aku hendak lihat engkau. Diceritalah. Jadi perempuan tu kagum dengan cerita Uzair, bagaimana Allah Ta'ala mematikannya selama 100 tahun, kemudian bangun semula. Kemudian diceritakan pula himar dah tinggal tulang belulang, kemudian disambung semula, dibalut dengan daging dan ditiupkan roh. Kemudian dicerita oleh Uzair, ini semua kebesaran Allah Ta'ala. Maka perempuan tua itu sangat yakin dengan Uzair, dan memandang Uzair ini apa makna mustajab doa, orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Sebab itulah Allah Ta'ala jadikan Uzair mengikut kehendak Allah Ta'ala. Bukan semua orang dapat, Uzair dapat nampak kebesaran Allah di hadapan mata. Hanya insan-insan yang terpilih sahaja. Uzair ni ada pendapat kata dia adalah seorang Nabi. Maka itu adalah kebesaran yang telah ditunjukkan oleh Allah Ta'ala bagi seorang Nabi. Jadi bila memandang kemuliaan Uzair, maka diminta oleh perempuan tua itu, okey, doa kat saya, doa kepada Allah Ta'ala bagi mata saya sembuh semula dan tubuh badan saya boleh bergerak balik. Jadi doa ia maka baik dua matanya. Jadi Uzair pun berdoa kepada Allah Ta'ala, maka baiklah dua mata perempuan itu dan bangkit berjalan seperti dirungkai ikat kakinya. Ni orang kata perumpamaan lah. Ambil tali ikat kaki, dia bergerak tak? Itu perumpamaan orang yang lumpuh tak dia nak bergerak. Jadi disembuhkan Allah Ta'ala seperti tali yang dirungkaikan pada kaki. Kutip tu, orang Kedah panggil kutip tu, orang Penang panggil tok buat. Tu sembuh sedia kala. Kan? Sembuh sedia kala. Jadi itu orang kata apa, mustajabnya doa seorang Nabi. Doa sembuh tu dua mata perempuan tua itu, dan sembuh sedia kala daripada lumpuh. Maka dibawa pada majlis Bani Israel, dan ada padanya anak Uzair umur 118 tahun.
Dia jumpa anak Uzair. Uzair jumpa anak dia umur 118 tahun dah. Mana kata 100 tahun dulu umur 18 tahun. Lepas 100 tahun jadilah 118 tahun. Dan cucunya sekalian tua ke semua. Semua tua. Anak pun tua, cucu pun tua dah. Dia lagi tua dah. Kan bapa. Anak pun dah 118 tahun, cucu pun tua dah. Cucu mungkin lah umur 80, 90 kan. Maka menyeru perempuan itu, kata ini Uzair. Maka kata anaknya, 100 tahun tak jumpa ni cerita dia. Anak tak jumpa bapa 100 tahun. Bapa aku adalah Syamah. Syamah tu maknanya tik lalat. Dia terjemah sebelah tu kan. Tahi lalat hitam. Antara dua belikatnya. Belikat tahu belikat? Tulang bahu. Tulang bahu. Sebab tu dia disebut antara dua belikatnya, antara dua tulang bahu. Lambung ni, ada belakang ni kan. Pada tengah-tengah tu ada tahi lalat. Jadi anak dia kena ada orang tua. Orang tua dia ni ada tanda-tanda. Ada tempat-tempat yang mana boleh mengenali bapa dia. Kita tahu ayah kita ni ada apa kat badan. Ada lah kan, ada puding. Ada orang kata apa tu, bekas-bekas orang kata dululah. Kan, pukul lah pernah insiden ke apa, adalah bekas-bekas je. Dulu. Jadi anak dia kena bapa. Jadi dia tahu kat belakang ayah dia ada tik lalat. Tik lalat tu mungkin tik lalat besar antara dua bahu. Maka dilihat sebenar makna dia tengok tik lalat tu betul. Ada. Tengok buka baju, antara dua tulang bahu ada tik lalat. Dan tiada ketika itu satu naskah Taurat pun. Pada kata masa tengok tu, dilihat sebenar tu, percayalah anak dia. Yang ni adalah bapaku. Dan tiada ketika itu satu naskah Taurat pun. Pada kata kejahatan Bukhtanasar bukan setakat dia bunuh 40,000 Bani Israel yang menghafaz kitab Taurat, dia menghancurkan kesemua kitab-kitab Taurat. Dan tiada yang hafaz sebab kena bunuh Bukhtanasar 40,000 yang hafaz Taurat. Maka baca Uzair atas mereka itu Taurat. Uzair ni dia hafaz satu kitab Taurat daripada hatinya dengan tiada kurang satu huruf. Kemudian didapati Taurat yang ditanam pada pokok kurma, maka dipelaga dengan Taurat Uzair, maka tiada bersalahan satu huruf. Maka ketika itu kata Yahudi, Uzair anak Allah, maha suci Allah daripada yang demikian itu. Anak Allah ni bukan Allah Ta'ala tu ada anak. Mungkin terpegun dengan Uzair. Dan kata-kata ini adalah kata-kata yang tak betul. Sebab Uzair bukan anak Allah. Dia adalah Nabiullah. Jadi Uzair kelebihannya dia menghafaz satu kitab Taurat. Bila dia balik kampung dia dapati anak dia pun dah tua, cucu dia pun dah tua. Dalam majlis tu tak ada pun kitab Taurat, dan tak ada siapa pun yang hafaz Taurat. Kemudian dibaca oleh Uzair, dan rupanya ada disembunyikan kitab Taurat. Disembunyi macam mana? Ditanam bawah pohon kurma. Kemudian ambil balik, cek balik daripada mula sampai habis, betul apa yang dibaca oleh Uzair. Maka terpegunlah Bani Israel dengan kehebatan Uzair. Wa iza qala Ibrahim. Ini kita akan sambung pada bulan hadapan. Ini sikit sebanyak cerita. Jadi surah Al-Baqarah ayat 259 cerita tentang apa? Kisah Uzair dengan himar. Dia melalui sebuah kota yang telah hancur, dan dia menyoalkan. Menyoal itu bukannya merendahkan Allah Ta'ala. Menyoal itu dengan tanda yakin dengan Allah Ta'ala boleh memakmurkan
bumi yang telah hancur mengikut kehendak Allah Ta'ala, mengikut dengan kudrah Allah Ta'ala. Maka bila menyoal macam tu, malaikat pun jumpa dan dimatikan. Dimatikan, lepas kata macam tu, dimatikan selama 100 tahun. Kemudian dibangunkan semula. Malaikat bertanya, berapa lama tidur? Sekarang tak, malaikat beritahu, kamu tidur selama 100 tahun. Tak percaya, tengok keldai hancur habis. Kemudian dihidupkan semula keldai, disusun semua tulang, dibalut daging. Ini bukti bahawa manusia akan bangun daripada alam kubur. Bukti kekuasaan Allah Ta'ala boleh menghidupkan sesuatu yang telah dimatikan. Kemudian Uzair pun balik kampung, jumpa perempuan tua. Kemudian ceritalah tentang apa yang terjadi pada diri dia. Kemudian perempuan tua itu kagum dengan Uzair, minta didoakan supaya matanya sembuh dan tubuh badan dia sembuh daripada lumpuh. Maka dapat celak mata, sembuh mata daripada buta, boleh celak, daripada lumpuh boleh berjalan. Kemudian pergilah ke tempat keramaian bagi Bani Israel. Jumpa anak umur 118 tahun, cucu pun tua dah. Anak dia nak yakinkan itu bapanya, nak tengok tanda. Dia kenal bapa dia, ada apa pada badan. Kalau ayah saya ada tik lalat di antara dua bahu, maka dibuka baju, ada tali lalat di antara dua tulang bahu, maka dia benarkan itulah bapanya. Kemudian Taurat tak ada dah. Tak ada siapa yang hafaz Taurat. Kemudian Uzair pun baca kitab Taurat daripada mula sampai habis. Rupanya ada kitab Taurat yang disembunyikan. Maka dia ambil kitab Taurat itu, dilihat daripada mula sampai habis, betul apa yang Uzair baca. Dan kisah ini dirakamkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 259, menunjukkan siapa yang kufur kepada Allah Ta'ala. Cerita-cerita dulu, kisah-kisah dulu, mereka yang kufur kepada Allah Ta'ala, hebat manapun, tidak dapat menandingi kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila-bila masa Allah Ta'ala boleh hancurkan kerajaan dia, boleh hancurkan kekuasaan dia. Bukhtanasar, kekuasaan dia itu dia menguasai dunia, tapi dia hancurkan kerajaan dia. Sebab dia apa? Dia menentang Allah Ta'ala, tak suka kepada alim ulama, tak suka kepada hafiz Taurat. 40,000, bayangkan 40,000 dibunuh. Bukan seorang, bukan dua orang, tapi 40,000. Yang biasa-biasa dilepaskan. Ada di bumi Syam, ada ditawan. Ditawan tak tahu lah, pun disuruh jadi hamba, pindah kota. Tapi yang mana alim ulama, mungkinlah dengan bila hafaz Taurat, bila tinggi ilmu agama, maka qur'annya dia akan kuat. Maka takut dengan qur'annya itu akan menentang kerajaan zalim dia. Maka dibunuh dulu alim ulama dibunuh, hafiz Taurat dibunuh. Bunuh yang orang kata yang ada kekuatan rohani. Bila terbunuhnya kekuatan rohani, maka dia boleh mentadbir dalam masa yang lama. Sebab tidak ada yang berani menentang dia. Sebab nak berani menentang raja yang zalim ini, dia kena ada kerohanian yang kuat. Nak ada kerohanian yang kuat, kitab suci ada dalam dada. Kalau zaman Bani Israel, kitab Taurat lah. Zaman kita, Al-Quran kena ada dalam dada. Barulah kerohanian itu kuat untuk memperjuangkan ataupun mendaulatkan agama di atas bumi Allah Ta'ala. Ini yang berlaku di zaman Bani Israel. Dan insya-Allah kita akan sambung. Masuk dah insya kan? Dua minit lagi. Tak apa nak masuk dulu. Bila setiap azan insya-Allah kita akan sambung. Masih lagi cerita tentang Nabi, cerita tentang Nabi Ibrahim. Ayat 260, wa iz qala Ibrahim. Cerita tentang kesungguhan Nabi Ibrahim alaihissalam menyelidik. Apa yang diselidik oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, insya-Allah kita akan jumpa pada bulan hadapan insya-Allah.
Wallahu ta'ala a'lam. Yang baik daripada Allah Ta'ala, buruk daripada kelemahan diri saya. Saya mohon ampun dan maaf jika terlanjur bicara dan tersalah kata. Mudah-mudahan apa disampaikan pada malam ini memberi manfaat kepada diri saya dan memberi manfaat kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Wallahu ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zidna 'ilman nafi'a, Rabbana zidna 'ilman nafi'a, Rabbana zidna 'ilman nafi'a wa qalban khashi'an wa 'amalan salihan wa 'amalan mutaqabbalan warzuqan thayyiban. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin waj'alna al-fuqaha'i wal 'abidin. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.